selera dengan benda lain, istilah kita lah. Hilang selera kan. Daripada benda lain. Itulah nikmat yang besar. Walaupun dalam syurga itu berbagai nikmat. Dengan bidadarinya, dengan isteri-isterinya, kemudian kata pelayan-pelayan syurga, kemudian dengan mahligai-mahligai, dengan buah-buahan dalam syurga kan, penuh dalam kenikmatan. Tapi bila nampak Allah Ta'ala ni, kita melihat pada Allah, Allah Ta'ala melihat pada kita, maknanya lupa tentang nikmat lain tu. Lupa nikmat lain. Itu besarnya nikmatnya. Kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak tahu macam mana lupa Allah Ta'ala tu. Sebab selagi mana kita masih hidup, kita tak boleh melihat. Kita berada di alam dunia, tak boleh. Kita kena masuk ke alam akhirat, baru kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Wa yanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi. Lalu Allah Ta'ala melihat kepada mereka dan mereka itu penghuni syurga melihat kepada Allah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im. Mereka tidak berpaling kepada sesuatu daripada nikmat. Madamu yanzuru ilahi, selama mana mereka itu melihat kepadanya Allah, hatta yahtajiba anhum, sehinggalah Allah Ta'ala itu terhijab daripada mereka. Jadi bila hijab telah ditutup semula, jadi akhirnya mereka tidak dapat melihat Allah Ta'ala lagi. Jadi barulah mereka ingat, nikmat-nikmat lain itu pun banyak lagi. Macam tu sekali lah tuan-tuan. Sampai lupa. Itu kadang-kadang kita pun bila nampak nikmat lain lupa kan. Bila nampak nikmat makan pun lupa lah benda lain. Nikmat makan, kena pula kari kambing dan sebagainya. Bagi siapa orang makan suara kambing, kan? Sampai lupa lah benda lain. Betul tak? Betul. Benar orang yang, macam orang yang suka game bola, suka apa ni, game dalam handset dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, bila nampak benda tu sampai lupa benda lain, lupa makan, lupa minum, semua lupa. Sampai ke rumah, bang, tak makan tau. Lekor menghadap handset, tak makan tau. Kan? Itu pun bahaya juga. Nikmat juga, tapi bahaya lah. Sebab kita sebenarnya kita kena pandai kontrol lah kawal benda tu. Ada masa kita tengok benda tu, ada masa tak nak tengok, letak tepi. Semua letak tepi tak. Bila kita dalam pengajian ilmu, bila kita dalam pengajian ilmu, kita letak tepi. Syekh Nuruddin Al-Bajari, dia senang dia buat kias. Kalau kita dalam pengajian ilmu, kita kena letaklah semua kerja-kerja kita tepi. Dia umpamakan seperti kita main bola sepak. Kalau kita masuk dalam padang bola sepak, perlukah kita bawa gadget? Perlukah kita bawa handset? Tak perlu kan? Kalau kita bawa benda tu dalam padang, memang kalah lah. Kerana lekor benda tu. Betul? Baik, insya-Allah. Seterusnya, wa yabqa nurahu wa barakatuh alaihim fi diyahim. Lalu kekallah nur ataupun cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa barakatuh dan keberkatannya Allah kata mereka fi diyahim, dalam tempat tinggal-tinggal mereka, masya-Allah. Jadi apa kesimpulannya pada hari ini tuan-tuan? Nikmat melihat Allah Ta'ala nikmat yang paling disukai oleh ahli syurga dan mengatasi segala nikmat yang ada dalamnya. Masya-Allah. Yang kedua, limpahan dan kurniaan nikmat Allah Ta'ala yang luas kepada ahli syurga adalah sebagai balasan terhadap keimanan dan amalan soleh yang mereka lakukan semasa mereka hidup dalam dunia. Baik, kemudian kita masuk bab kitab bab 13, kitab kebaikan dan akhlak mulia. Kita lihat pada tajuk yang pertama, takwa kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukannya, mengundang keampunan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hazil ayat huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Okey. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala ana ahlun an uttaqa. Paman taqani falam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlun ayyafila lahu. Fa ana ahlun ayyafila lahu.
Artinya daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda pada ayat ini, ayat Quran ni, wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah ahli ketakwaan dan ahli keampunan. Surah Mudassir ayat 7 ayat 56. Surah Mudassir ayat 56. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Tuhan yang layak untuk seseorang bertakwa kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, kata Allah. Ana ahlun an tuqa. Aku inilah ahli yang sepatutnya kamu kena bertakwa kepadaku. Baman takwa ni, barang siapa bertakwa kepadaku, kata Allah Ta'ala, lalu dia tidak menjadikan sembahannya lain sebagai sekutu padaku, falam yaj'al ma'i ilahan wa ana ahlun ayyablahu. Maka aku inilah Tuhan yang berhak untuk mengampunkan dosanya. Okay? Jadi perkataan takwa ni banyak sekali disebutlah. Dalam khutbah Jumaat kan banyak kali disebut. Kan? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa maksudnya takutlah. Tapi dia ada definisinya. Ta'rif sendirilah takwa ini. Maknanya intisaru awamirillah wa ijtinabu bisirri wa alaniyah. Menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala tegahan larangan Allah Taala, sama ada orang nampak ke orang tak nampak. Bisirri wa alaniyah. Zahir ataupun batin. Maksudnya sama ada orang nampak ke tak nampak, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya orang kata bila orang nampak takwa, bila orang tak nampak tak takwa. Banyak berlaku itu gitu. Bila depan orang, bila masuk dalam masjid dan surau, bila nampak orang, kamai lagi khusyuk dan sembahyang. Bila orang tak nampaknya, dia kebas orang ni. Pay duit, handset orang. Tak macam tu. Ataupun dia colek duit dalam peti tu, tabung tu. Ada yang tabung tu kadang dicuri orang pun diampun boleh. Tabung pula boleh main tolak-tolak je tu je. Dia pula sah belakang. Dia sah belakang. Kan? Orang sembahyang sampai habis. Sampai salam. Ada tak? Dia sembahyang setengah je. Dia target itu tabung tu lah. Tabung. Tak banyak pun duit dalam tabung tu. Tapi sikit pun okey lah gitu kan. Tapi target tabung lah. Itu namanya tak ada takwa lah. Dia namanya berpura-pura kan. Pura-pura. Satu lagi habit lah. Habit mana orang pencuri ni kadang habit pada dia. Dia pantang nak tengok peti tu. Pattern kan dia. Pergi masjid surau mana-mana pun dia berhenti. Mana kedudukan peti tu dia tahu lah. Dia tengok CCTV. Kat mana CCTV? Sinyal CCTV. Malam ni ada. InsyaAllah lah dia kata. InsyaAllah tu. InsyaAllah lah aku datang kata. Dia dah tahu dah CCTV kat mana. Dia dah tahu dah pintu tu macam mana cara dia nak sampai, dia tahu dah. Dia dah ada plan lah. Macam tu. Kedudukan peti tu kat mana dia dah tahu dah. Kunci peti tu dia tahu dah apa jenis kunci yang digunakan. Tu dia tahu lah. Kalau macam ni setakat apa-apa kunci-kunci pendua tak makan dia. Tak makan sama. Dia kena bawa cutter. Cutter dah. Pemotong besi tu. Macam tu. Terus tu baru dah dapat dah. Nampak tak? Macam cara lah tentang orang nak mengambil duit. Jadi makna tidak ada takwa. Takwanya itu hanya pada mata orang je. Bila nampak orang main, kan, ada takwa lah. Bagus, sembahyangkan khusyuk sembahyang. Kan, baik wudu dengan rapi, semualah. Sembahyang solat kita, alhamdulillah lah. Kita ingat pun dia ni orang baik lah. Terus melakukan itu. Lalas, kan, belum salam lagi tengok dia lasap dah. Dia lasap. Tengok satu peti tu dah tak ada dah. Rupa dia nak angkut. Ganjin dia tak nak angkut.
Kadang-kadang peti tu lama imam ataupun bila tak buka. Dia pun kata, kenapa lah imam tak buka peti ni? Maka dia rajin, dia bukakan peti tu. Bila imam tak ada, bila tak ada, bila siap tak ada, orang ramai tak ada, dia pergi bukakan. Sialah peti ni tak ada buka kata. Saya buka lah. Dia buka, dia ambil duit, dia cabut lah. Itu semua jenis berpura-pura lah. Berpura-pura takut kepada Allah, tetapi tidak takut sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik. Jadi takwa kepada Allah Taala ialah melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian orang yang bertakwa sentiasa memastikan diri mereka tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta segera bertaubat apabila melakukan dosa. Cuba nak sampai pada takwa ni susah ni. Macam tu. Sebab orang Islam ramai. Mengaku Islam ramai tak ramai. Mengaku beriman ramai. Mengaku takwa itu jarang. Ramai orang dia jarang mengaku dia bertakwa pada Allah. Betul tak? Kalau kita tanya kau Islam tak? Islam. Kau beriman tak? Beriman. Kau takwa ke tidak? Dia pun tak confident. Tak confident, tak nak jawab. Takwa ke tak takwa pada tu? Sebab tingkatan takwa ni dia lain tingkatan dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu berkenaan dengan puasa kan. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dia letak di ujung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik. Kenapa dia kata mudah-mudahan bertakwa? Sebab orang yang berpuasa belum tentu bertakwa. Dia ada proses itu kan, dengan menahan diri, dengan mengantuk, menjaga mata, semua dah. Bila berjaya melalui proses itu, barulah boleh sampai kepada tingkatan bertakwa. Sebab kalau hanya berpuasa saja, tak melalui proses tadi, kata mujahadah nafsi, menjaga jiwa kita, keinginan kita, kemahuan kita dan sebagainya, maka tak dapatlah bertakwa. Kalau kita jaga pula dapatlah kata takwa Allah Taala. Kemudian syirik ialah dosa terbesar yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka serta tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Taala. Kemudian hadis seterusnya, Allah Ta'ala menjamin kurniaan dan rezeki kepada orang yang beribadah kepadanya. Riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah Ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa shadda faqraka wa illa taf'al malaktu yadaika syughlan walam asudda faqraka. Qala Rasulullah SAW. Diterima daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman. Apa firman Allah Ta'ala? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati. Isikan masa lapangmu dengan beribadah kepadaku. Isikan masa lapangmu dengan beribadah, mana tuntut kepada Allah Ta'ala dalam segala urusan kepadaku. Tafarraq ibadati, ibadati. Amla sadraka gina, maka aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan, kata Allah Ta'ala. Lapangkan masa kita dengan banyak beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita dah jenis berusia kan, usia emas kan, umur dah hujung ni kan, kena banyakkanlah melazimkan diri lah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau umur dah hujung ni kan, pintu masjid, pintu surau pun tak nampak, saya tak tahu nak cakap apa. Kan, umur dah hujung dah 80 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya, ada 90 tahun, tapi pintu masjid pun dia tak nampak. Mana pintu? Kadang imam pun tak mana. Mana imam? Mana imam?
Imam sekolahan. Imam sekolahan. Apa hal itu? Ada nak ajak peluin ha. Itulah, dia tak kena imam macam tu. Kan? Yang tengah bercakap ni, imam lah ni kan? Dia tengah bercakap dengan tuan ni. Imam lah. Oh, ya ke? Baru dia kena. Boleh tahu imam. Sebab dia tak pernah hadir ke rumah Allah SWT. Kerana ada separuh manusia ni, dia hanya mencari imam, mencari orang soleh, orang dia mencari ustaz-ustaz pada waktu tertentu sahaja. Faham kan? Bila waktu tertentu, contohnya waktu kematian. Waktu kematian, dia akan cari imam, ustazah kan? Waktu kematian. Yang kedua, waktu kenduri kendara. Waktu kenduri kendara akan dicari imam, Bilal, bersiap, ustaz dan sebagainya. Tak? Kemudian bila lagi? Kematian, kenduri kendara. Apa lagi? Kan? Anak dah bersunat. Anak sunat dari kan? Kemudian apa lagi? Contohnya nak masuk rumah baru kan? Boleh cari. Tak? Yang sakit, ada lagi. Yang sakit, carilah imam, ustaz, ustazah. Macam orang saleh dia carilah. Tapi lepas tu memang tak ada. Tak berlaku, seandainya tak berlaku benda tu pada dia, benda-benda macam tu memang dia tak carilah. Itulah lazimnya kebiasaan manusia lah gitu. Baik. Soalnya kata Allah Ta'ala, jika kamu tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tak akan tutup kefakiranmu, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata tadi, pesan pada kita, tafarraq li ibadati. Penuhkan akan masa lapangmu dengan beribadah padaku. Tapi Ustaz, Kementerian Kesihatan suruh bersenam, suruh beriadah, tak? Beriadah, suruh bersukan, suruh jogging dan sebagainya, suruh hiking dan sebagainya. Benda tu boleh tak? Boleh. Tapi berpadalah kan? Masalahnya, benda tu dia habiskan ke situ je. Setiap masa lapang ke situ je kan? Main golf, betul lah. Pergi mana ni? Main golf. Asal masa lapang main golf. Asal masa lapang contoh mancing. Mana? Mancing. Mana mancing ini? Oh, mancing laut. Hari ni mancing mana? Mancing kolam. Mancing udang kan? Jadi masa dia tu memanglah ada masa lapang dia. Benda tu ialah penting juga kan, cari orang kata bahan dapur, cari lauk dan sebagainya kan. Penting tak penting juga cari lauk. Tapi masa kita tu jangan hanya habiskan ke situ aja. Sampai tak menjenguk Allah Ta'ala, tak menjenguk orang sakit, tak menjenguk tu dan sebagainya. Tak boleh dah masa kita tu bang. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita isi masa lapang kita dengan beribadah kepada dia. Tafarraq li ibadati kan. Isikan masa lapangmu dengan ibadah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Imla' sadraka ghina wa syaddul faqra, dan aku tutup kefakiranku, kefakiranmu, kata Allah. Wa illa, dan kalau tidak, mana kamu tak isi masa lapang kamu dengan ibadah kepadaku, kata Allah. Wa illa taf'an. Wa illa taf'al, dan kalau kau tidak lakukan, malaktu yadaika subulan, aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Itu yang sibuk tu. Tak habis sibuk kan? Nak jumpa pun susah. Kalau nak jumpa kena buat appointment sebulan. Sebelum nak jumpa tu appointment, temu janji kan. Itu memang sibuk betul lah. Sibuk sebulan tu berjanji pun dapat jumpa dia. Kena pula omai ompek pula. Ompek pula omai kan. Memang susah lah. Memang sibuk nak cari sah nak jumpa tu kan. Baik. Dan aku tak akan tutup kefakiranmu, kata Allah Ta'ala. Jadi kita pandai kalau bagi-bagi masa kita lah. Yalah, saya tahu masing-masing ada benda-benda yang kita suka kan. Ada benda yang kita suka, kita banyak menghabiskan masa dengan benda tu sebab kita suka.
Kita memancing. Ada seorang ni suka mancing, ada seorang ni suka memburu, ada seorang main ni suka main badminton dan sebagainya. Isilah masa tu, tapi jangan terlampau habiskan ke situ sampai tak ada benda lain kita nak buat. Sampai kan Quran pun tak pernah baca. Quran ni bergabung ya kat rumah tu. Itu Quran dah boleh kitab lagi bergabung. Dah Quran bergabung. Waktu kahwin dulu dia punya hadiah Quran. Waktu kahwin Quran. Sampailah ke tua Quran tak pernah buka dah. Jauh-jauh lah beli Quran. Baik. Kemudian jadi galakkan, apakah kesimpulan daripada di sini? Galakkan untuk menyibukkan diri dan anggota badan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tidak mengejar dunia dan tidak terpengaruh dengannya merupakan salah satu tanda pemiliknya bersifat zuhud dan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dunia ni kata ibarat orang kata dia makan macam air laut dah. Kita minum air laut dunia. Kalau kita minum air laut tu, adakah kita akan puas dengan minum? Tak. Bila minum air laut ni dia akan lagi dahaga. Itulah ibaratnya dunia. Lagi diminum, lagi haus, lagi minum, lagi haus. Sebab Nabi pernah bersabda, anak Adam ni kalau mereka mempunyai satu lembah daripada emas, sudah tentu mereka nakkan lembah yang kedua. Dia nak lembahkan mana keinginan manusia tu lah, kepada harta benda, kemewahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, orang yang merasai nikmat dunia dan tenggelam di dalamnya tidak akan merasai kelazatan beribadah kepada Allah. Orang yang merasai kelazatan nikmat dunia dan tenggelam dalam nikmat dunia saja, dia takkan merasai lazat ibadah. Dan dia pun kadang tak sedar. Malaikat maut dah berhati dia. Tak sedar. Itu namanya istidraj. Maknanya dilalaikan dengan nikmat tadi sampaikan, dia tak perasan dah malaikat duk berhati dia banyak kali dah. Dia tak perasan kan duk berhati. Sibuk dunia. Di akhirnya bila sibuk dengan nikmat tadi, malaikat pun cabut nyawa. Bila cabut nyawa, dah tak boleh buat apa dah. Tunggulah kajian dan tunggulah soal jawab dalam kubur pula macam mana. Kemudian kelebihan takut kepada Allah di dunia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inani fid dunya wa iza amanani fid dunya akhaftuhu yaumil qiyamah." Akhaftuhu yaumil qiyamah. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi meriwayatkan hadis ini daripada Allah Taala sendirilah. Hadis Ar-Rabbi. Daripada Nabi sallallahu, yang mana Nabi mendapat hadis ini daripada Allah Taala sendiri. Apa kata Allah Taala? Wa izzati, dan demi kemuliaanku, demi keagungku kata Allah Taala, la ajma'u ala abdi khaufaini, tidak akan berhimpun di atas hamba-Ku dua ketakutan. Wa amnaini, dan dua keamanan. Tak akan berhimpun kepada aman tani di dunia, dan apabila dia aman daripada-Ku di dunia, akhaftuhu yaumil qiyamah, aku takutkan akan dia pada hari kiamat. Maksudnya dia selesailah hidup dunia, dia selesa dengan nikmat itu. Dia tak ada takut pada Allah Taala pun, dia tak kisah je sembahyang ke tak sembahyang, tak kisah pun. Kalau tak sembahyang pun aku pun dapat rezeki. Anak aku berjaya juga, anak aku dapat juga kerja. Tak? Rumah aku besar juga, duit aku banyak juga, walaupun aku ni tak sembahyang. Aku tak sembahyang, tak puasa. Mana-mana. Kereta saya lawa, cantik kan, harga mahal. Kereta orang sembahyang ni nampak buruk kan, yang dunia sembahyang ni. Macam tu. Kereta saya bermakna kebaikan tak nak buat. Kelekor dengan dunia. Sebab apa? Dia rasa selesa kan.
Dengan nikmat dia dapat tadi selesa, tak perlulah benda-benda jadi. Tak perlu nak zikir, tak perlu nak tasbih, tak perlu nak baca doa, semua tak perlu. Buang masa aja. Semua tu kan. Dia merasakan seronok macam tu. Itulah dikatakan orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dilupakan oleh Allah Taala. Melainkan orang yang takut padaku di dunia. Iza khafani yang di dunia amantu yaumil qiyamah. Barang siapa takut padaku di dunia, dan siapa amankan kehidupannya di akhirat. Semana kat dunia dia takut pada Allah, takut nanti Allah Ta'ala azab dia dan sebagainya. So dia taat, lakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia bagi-bagikan masa dia. Pandai dia bagi masa dia, bagi masa untuk ibadah, masa cari rezeki, masa untuk muhasabah diri. Kerana ulama kadang-kadang bagi masa mereka. Ada ulama dia bagi masa pada 3. Satu masa untuk ibadah, satu masa lagi digunakan untuk cari rezeki. Betul? Yang satu masa lagi untuk muhasabah diri. Satu masa lagi, kalau ada pula membagi pada 4 masa. Satu masa lagi untuk istirahat. Tidur dan sebagainya. Sebab badan kita pun perlu juga tidur, istirahat kan. Macam tu. So pandai-pandai lah kita bagikan masa kita. Kadang-kadang besok kita akan ditanya berkenaan dengan masa juga. Wal asri kan, demi masa. Demi masa semua manusia akan berada dalam kerugian. Karena Allah Ta'ala sebut wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia itu semua berada dalam kerugian. Kecuali tak? Kan sebut kecuali apa? Aku rasa tuan-tuan boleh jawab kan. Kecuali itu apa? Baik, kemudian apakah kesimpulan pada hadis ini? Ketakutan dan keamanan di akhirat adalah lebih besar daripada ketakutan dan keamanan ketika di dunia. Ketakutan dan keamanan di akhirat adalah lebih besar berbanding dengan ketakutan dan keamanan ketika hidup dalam dunia. Sebab tempoh akhirat tu lagi lama. Betul? Tempoh di alam kubur pun lagi lama. Bayangkanlah tuan-tuan, orang yang mati dah berapa ribu tahun yang lepas masih berada di alam barzakh tu. Masih berada di alam barzakh. Kiamat masih tak berlaku lagi. Bayangkanlah berapa lama. Mereka duduk di alam kubur kan, di alam barzakh. Itu baru di alam kubur. Itu baru di alam kubur kan. Belum di alam akhirat lagi besok. Di padang mahsyar. Okay. Kemudian membaca Al-Quran dan hadis berkaitan kedahsyatan huru-hara kiamat akan menimbulkan ketakutan dalam diri. Sebabnya kena baca selalu kena hadis. Dan Nabi kalau berpidato, Nabi berdakwah kepada ahli keluarga Nabi. Kalau mana tadi saya mengajar kitab Rahimul Maktum dan kitab Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi lah, di Masjid Mantin. Ada cerita berkenaan, sentuhlah cerita berkenaan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga Rasulullah. Nabi berdakwah kepada ahli keluarga dia sendiri dahulu. Kan, wa anzir ashirataka aqrabin. Berikanlah peringatan ya Rasulullah kepada ahli keluarga kami terdekat. Kan? Nabi kumpul ahli keluarga Nabi di Bukit Safa. Bukit Safa kan. Jadi kalau siapa pergi Mekah, dia akan tahulah di mana Bukit Safa tu. Bukit Safa tu sebelah je, sebelah ke tawaf tu, kan? Keluar ya bahagian dia tulis itu Masrah dia tu. Masrah tu tempat sa'i. Keluar je daripada kawasan tawaf tu, kan, dia akan naik ke atas, lepas tu turun ke bawah. Naik ke atas, ke belah kanan, keluar daripada kawasan tawaf tu, keluar, lepas tu ke atas, lepas tu turun ke bawah. Ke bawah tu kawasan Masrah, tempat untuk bersa'i. Betul kan? Sa'i itulah, kat situlah akan startnya kita bersa'i, namanya Bukit Safa. Bukit Safa. Kita start daripada situlah. Lepas tu kita sa'i sampai ke Bukit Bawah. Jaraknya dua-duaan dalam 400 meter lah. 400 meter. Pergi saja 400 meter. Balik lagi 400 meter. Ada yang tekan lebih 400 meter. Saya kalau 400 meter berjalan kaki kan, sebanyak 7 kali. Pulang balik sebanyak 7 kali kan. Bayangkanlah.
Sebabnya kalau kita pergi umrah, nak pergi umrah ke haji ke, tenaga kita kena kuat, exercise kena banyak lah. Sebab kat sana kita menapak jauh, menapak kadang hotel pun jauh, nak masuk ke haram pun jauh, dalam tu lagi jauh, dan menapak dalam tu lagi nak tawaf pun 7 kali pusing. Lepas tu nak sa'i lagi. Lepas tu dah habis sa'i, dan kita keluar ke Bukit Marwah. Keluar Bukit Marwah nak kena pusing balik. Nak balik ke hotel kita pun jauh juga jalanan dia, nampak lagi. Itu memang ujian lah. Itu belum kalau haji lagi, uji haji dia. Kalau haji pergi ke apa dah? Ke Arafah lagi. Ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah lagi, menampak lagi. Tak ada nak melontar lagi, itu semua menampak tu. Sebab bas dia berkumpul satu tempat je, lepas tu kau turun dah. Bas tak akan hantar kau ke tempat kau tidur tu, tak ada. Kan? Dia takkan sampai ke kemah kita, bas tak ada. Kemah, bas biasa dia akan parking satu tempat, bas saja. Berpuluh-puluh bas itu saja. Lepas tu kau menampak lah. Carilah kemah kau tahu. Tak ada. Itu kan. Jauh dia menampak. Nak naik bukit apa lagi Jabal Rahmah pun jauh juga menampak. Kan dekat kan. Sebabnya kalau pergi sana, sebelum pergi sana kena exercise banyak. Jalan kaki. Dia jauh tak apa kisah. Exercise kan. Baik, sikit lagi kan. Jadi baca Al-Quran dan hadis berkaitan kedahsyatan hari kiamat akan menimbulkan ketakutan dalam diri. Kerana takutkan Allah merupakan peribadi salafus saleh. Salafus saleh. Orang terdahulu yang soleh. Salaf kan, orang terdahulu. Solehlah, salafus saleh. Dengan Rasulullah SAW ialah penghulu kepada mereka. Jadi Nabi kalau berkhutbah, Nabi bertazkirah, Nabi akan selalu ingatkan tentang kematian. Tentang kematian, tentang syurga, tentang neraka. Ini biasa tentang itu dakwah Rasulullah SAW. Mana kalau Nabi sebelum cakap benda-benda lain, Nabi akan cakap dulu berkenaan dengan syurga, neraka, kematian, hari kebangkitan dan sebagainya. Itu biasalah. Ada masanya Nabi berkhutbah sampai merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gaya khutbah Nabi lah, gaya khutbah. Baik, saya rasa sekadar itulah perbincangan kita tentang pada malam ini. Dan lepas ni saya rasa tentang pada hal lain. Jadi tutup nanti kita insya-Allah dan kita jumpa akan datang. Auzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina as-sadiqah wa amalan taqabbala rizqan halalan barakatan katsira. Wasyana fata ya alimna lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'at ta'rifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ya hadza jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.